Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi di dalam siri Orang Bujang. Bila orang bujang jadi YouTuber? Saya tidak puji video macam biasalah, sama dengan anda dalam siri ini. Okey, hari ini dah hari yang ke-20. So Alhamdulillah dah pun 20 hari. So kalau anda ingat, sebelum ni 7 hari yang lalu saya ada buat giveaway, di mana saya katakan giveaway ni saya buka selama 7 hari, dan hari ni hari yang ke-7 tersebut, daripada hari yang ke-20. So malangnya, berdasarkan pada respon yang diberikan, giveaway tersebut tidak dapat saya berikan sebab tidak ada orang yang memenuhi kriteria yang dikehendaki lah, ditetapkan. So di kali kedua giveaway saya telah mendapat sambutan yang menggalakkan. So apapun, InsyaAllah, tapi saya tak akan lakukan giveaway pada masa akan datang. Cuma duit-duit giveaway ni, iaitu kalau ingat kali pertama saya cuba buat giveaway RM10. So kalau orang join, so RM10 tersebut masih lagi berada dengan saya lah. Lepas tu untuk yang kali kedua ni giveaway iaitu sebanyak RM20 pun tidak ada orang join. So sekarang ni dah ada RM30 lah giveaway yang tak dapat diklaim oleh anda semua. So RM30 ni saya akan simpan untuk giveaway pada masa yang akan datang. So bila ke giveaway akan datang, saya akan lakukan buat masa ni mungkin jauh lagi lah, sebab milestone untuk saya memberi giveaway tu kali ni mungkin agak lebih jauh. Mungkin untuk 100 orang subscriber yang pertama saya perolehi, yang tu mungkin saya akan buat giveaway. So RM30 ni dah simpan. Okey, itu berkaitan dengan giveaway first lah. So yang seterusnya kita bincang hari ni, kita cuba tengok apa situasi isu semasa lah, kan. Asyik sembang pasal diri saya dia. So kita cuba selit sikit berkaitan dengan isu semasa. Kalau anda seorang yang menyedari situasi semasa, kalau anda tengok artikel berita pada hari ini, pada petang ni tak silap saya, dikatakan bahawa saham AirAsia telah pun mengalami penurunan yang sangat membimbangkan lah. So ini disebabkan oleh kesan daripada pandemik COVID-19, di mana mereka telah mencatatkan kerugian tak silap hampir 800 juta. So betulkan saya pada tersebut pada sepekan pertama tahun ini. Jadi menyebabkan saham mereka turun dengan banyak sekali. Apa yang merisaukan adalah of course lah, dari segi adakah syarikat ini mampu bertahan lama, dan impak ni adalah dari segi pekerja-pekerja yang sedang berkhidmat dengan AirAsia lah. So kat situ dia punya impact yang secara direct lah. Tapi impact kepada kita, untuk orang-orang biasa, especially macam saya, anda, ya, sekiranya AirAsia ini diisytiharkan tidak mampu beroperasi, khususnya pada golongan yang golongan yang berpendapatan sederhana dan biasa. Andai kata AirAsia tidak ada lagi, so kita akan mengalami, ataupun kita mungkin tidak lagi mampu untuk menaiki pesawat untuk pergi ke mana-mana destinasi. Sebab bila AirAsia dah tak ada, yang tinggal cuma ada Malaysia Airlines, dan juga dia punya itulah Firefly.
Dan kalau kata anda yang jenis biasa naik pesawat, anda tahu lah perbezaan harga tiket antara Malaysia Airlines dengan AirAsia. Sebab AirAsia ni memang dia punya tagline dia adalah everyone can fly. So tiket dia memang sangat-sangat murah, cuma dah murah sebab ni lah dari segi apa, seat dia yang mungkin lebih kecil, lepas tu dia tak provide makan. So tapi okey lah untuk kita yang memang nak merasai naik pesawat untuk pergi ke mana-mana kan. So kos dia lebih murah dan boleh mampu untuk kita orang biasa untuk naik. Tapi jika benda apa yang berlaku ni berterusan kepada syarikat AirAsia, potensi syarikat itu untuk tidak ada lagi, dan ia akan membuatkan kita semua akan merasai kesan yang secara tidak langsung. Itu yang kita sangat saya risaukan lah. Tapi apapun, kita doakan yang terbaik lah untuk AirAsia, sebab benda ni adalah faktor yang tidak boleh dikawal. Sebab kena faham mana dalam musim COVID-19 ni banyak syarikat yang mengalami kerugian, dan banyak jugalah individu-individu yang telah kehilangan pekerjaan. Dan kepada kita dan anda semua yang masih di luar sana yang masih mempunyai pekerjaan, kita kena bersyukurlah. Walaupun mungkinlah anda merasakan kerjaan anda tu mungkin tak puas hati dengan bos ke apa ke, tetapi anda kena faham dalam tempoh yang sangat sukar ni, pekerjaan tu menjadi satu benda yang sangat bernilai dan makna ya. Sebab bukan senang kita nak dapat pekerjaan di saat-saat wabak ni. Oleh tu bersyukur dengan apa yang kita ada. Tak kisahlah, sebenarnya konsep syukur ni kena diaplikasikan setiap hari sebenarnya. Tak kisahlah walaupun bukan pandemik ke ataupun tidak pun, kita kena bersyukur. Apa saja yang kita lakukan tu, apa saja rezeki yang kita terima, kita kena bersyukur. Sebab mungkin kadang-kadang kita rasa gaji kita kecil, okay? Kita rasa gaji kita sepatutnya menerima gaji yang lebih tinggi mungkin, tapi Allah takdirkan kita untuk menerima gaji sebanyak itu. Jadi mungkin Allah merasakan, Allah gantikan gaji yang kita terima sikit itu dengan perkara-perkara lain, dari segi kesihatan, dari segi kata sahabat yang berada di sekeliling, betul, dari segi adik-beradik ataupun sanak saudara yang baik. Jadi kat situ Allah bagi kita lebih berbanding dengan orang yang mempunyai gaji yang lagi banyak tetapi mungkin hidup dia banyak masalah dari segi tanggungan hutang, lepas tu dari segi kesihatan yang tak berapa menentu. Jadi kena tengok daripada sudut positif, jangan kita terlampau negatif dalam hidup. Walaupun sebenarnya saya pun sama dengan macam korang kan, tapi itulah kita kena belajar untuk perbaiki diri dan jadi diri yang lebih baik daripada hari-hari sebelum ini. Memang kadang-kadang siapa yang tak ada waktu di mana ketika kita rasa semua benda yang kita buat ni sepatutnya tak jadi macam tu kan. Tapi itulah, kalau kata kita ingat yang bahawa Allah SWT tidak pernah memberikan ujian yang tak mampu kepada hamba-Nya, maka insya-Allah lah kita boleh menerima apa saja ujian yang melanda pada diri kita. Jadi bukan sebab ni bukan orang kata nak jadi ustaz ke apa, tak. Bukan, saya tak berniat untuk jadi ustaz, cuma saya cuba orang kata refleks diri sendiri tentang
apa kekurangan dan apa kelemahan diri, dan kita cuba sama-sama untuk perbaiki kelemahan diri kita. Okey, jadi itulah macam saya kata tadi, isu pasal Asia. Lepas tu kita ada apa ni, kita juga sekarang alhamdulillah lah untuk dalam tempoh seminggu 2 minggu ni kes masih lagi dalam 1 angka kes di Malaysia COVID-19. Cuma di luar negara agak merisaukan lah. Dan hari ni tak silap saya baru baca berita yang mengatakan bahawa Presiden Brazil telah disahkan positif COVID-19. Jadi dunia ni masih lagi berperang dengan COVID-19. So kita sebagai rakyat Malaysia patut masih lagi kena berjaga-jaga. Walaupun kita rasa macam kita dah mampu kawal penularan wabak tersebut, tapi kita tidak boleh terlampau leka dengan situasi yang ada sekarang. Apapun itu sajalah untuk video bila orang bujang jadi YouTuber ini. So orang bujang ini hari ni agak sama macam hari-hari biasa. Pergi kerja, balik kerja, lepas tu record video untuk update status dalam channel ni pada anda semua lah. Jadi tak banyak lah benda yang berlaku. So dari segi subscriber pun tak mengalami peningkatan yang banyak. Mungkin sebab konten-konten yang saya hasilkan pun tak banyak lah. Jadi saya memahami lah. InsyaAllah saya akan cuba hasilkan juga konten-konten yang mungkin mampu menarik minat orang. Apapun, terima kasih atas sokongan anda, dan saya harap anda semua bersama dengan saya di saat sukar dan senang. Maksudnya di saat-saat daripada sekarang sehingga saya menjadi seorang YouTuber yang mungkin boleh dibanggakan, insyaAllah. Dan saya harap andai kata saya menjadi seorang YouTuber yang mungkin mempunyai reputasi, saya harap saya tidak alpa lah, dan juga saya masih lagi tidak lupa diri dan masih mengingati jasa anda semua. Sebab bagi saya anda lah sebenarnya adalah pendorong untuk saya untuk menjadi lebih baik, especially sebagai seorang YouTuber. Okay? Sebab bagi saya tanpa anda YouTuber ni adalah tak ada apa pun. Sebab kami menghasilkan video ni adalah untuk tangkapan anda semua. Kalau kita sedangkan nak buat video untuk saya tengok, baik saya rekod, saya simpan dia dalam handphone. Ya. Jadi sebab tu bagi saya seorang YouTuber mestilah menghargai peminat-peminatnya, especially yang komen, yang subscribe, yang share, like video every time dia post a new video on the channel. Apapun, sekian saja. Jangan lupa subscribe, like dan share video di channel saya. Anda juga boleh follow saya di Jejaka Terpuji Firdaus di Facebook ataupun Jejaka Terpuji Syurga di Instagram. Kita jumpa lagi di Eswari dalam episod Bila Orang Bujang Jadi YouTuber. Saya Jejaka Terpuji Firdaus mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Okay.